Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 4 kes import baru jangkitan COVID-19 kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 266. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya maklumkan kes 263 seorang lelaki berumur 42 tahun dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 264 seorang lelaki berumur 41 tahun yang mengalami simptom batuk. Kes 265 seorang perempuan berumur 23 tahun yang mengalami simptom demam panas dan batuk. Manakala kes 266 seorang anak damit lelaki berumur 1 tahun dan tidak mengalami sebarang simptom. Kesemua kes tersebut tiba di negara ini dari Surabaya, Indonesia pada 23 Jun 2021. Penyiasatan dan pengesalan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi keempat-empat kes tersebut memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik sahaja tiba di negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri telah mengikut prosedur operasi standard SOP. Sementara itu, 3 kes sembuh dicatatkan kemarin manakala 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 125 kes. ...628 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,285 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 435 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 143,218 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Mahkamah Rayuan kemarin telah menyampaikan penghakiman ke atas rayuan yang dibuat oleh pendakwa raya dan kedua-dua perayu iaitu Ramzidah binti Pihin Datu Kesuma Diraja Kenal Besara Haji Abdul Rahman perayu pertama dan Haji Nabil Daraina bin Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badrudin perayu kedua. Penghakiman tersebut dibacakan oleh Presiden Mahkamah Rayuan Yang Arif Michael Peter Barrell yang mempengerusikan Mahkamah Rayuan bersama Pesuruhjaya Kehakiman Yang Arif Conrad Sigrod dan Yang Arif Michael Victor Lan. Dalam penghakiman tersebut, Mahkamah Rayuan menolak rayuan perayu pertama bagi sabitan bersalah ke atas kesalahan pecah amanah dan pembersihan wang haram. Bagi perayu kedua, Mahkamah Rayuan menolak rayuan beliau terhadap sabitan bersalah bagi kesalahan pembersihan wang haram dan rayuannya untuk meringankan hukuman penjara. Mahkamah Rayuan juga menolak rayuan pendakwa raya untuk mengubah pembebasan perayu kedua ke atas dua tuduhan pembersihan wang haram. Mahkamah Rayuan bersetuju dengan rayuan pendakwa raya untuk menambah tempoh pemenjaraan memandangkan pemenjaraan yang disabitkan oleh Mahkamah Perbicaraan tidak mencukupi dan memerlukan tempoh yang lebih panjang. Oleh yang demikian, Mahkamah Rayuan menaikkan tempoh pemenjaraan bagi perayu pertama dari 10 tahun pemenjaraan kepada 15 tahun pemenjaraan. Manakala perayu kedua dinaikkan tempoh pemenjaraan dari 5 tahun kepada 7 tahun dan 6 bulan pemenjaraan. Pendakwa raya diwakili oleh Datuk Seri Setia Davinder Singh SC yang hadir melalui video link dari Singapura dan dibantu oleh timbalan-timbalan pendakwa raya Daeng Hajah Suryana Haji Radin, Daengku Stidi Nur Azhar Pengiran Haji Abdul Latif dan Awang Muhammad Kamarul Afian bin Abdul Rahman yang hadir di Mahkamah Brunei Darussalam. Pihak pendakwaan juga dibantu oleh peguam-peguam dari firma guaman Davinder Singh Chambers LLC iaitu Navin Tevar, David Fong, Tan Royu dan Saruti Lantakir. Kedua-dua perayu diwakili oleh Mr. Simon Farrell QC yang dibantu oleh Sheikh Nordin bin Sheikh Mohamad. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan berjumlah 2,193.1 juta ringgit pada bulan April 2021 iaitu peningkatan 91.8% daripada 1,143.7 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2020.
Bagi perubahan bulan ke bulan pula, jumlah perdagangan bagi bulan April 2021 meningkat 30.1% berbanding bulan Mac 2021. Jumlah ekspor meningkat 56.6% tahun ke tahun kepada RM1,138.6 juta berbanding RM727.3 juta pada bulan April 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti oleh kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama bagi bulan April 2021 adalah Singapura sebanyak 31.9%, diikuti oleh Republik Rakyat China 24.5% dan Jepun 15.9%. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM1,054.5 juta pada April 2021 berbanding RM416.4 juta pada April 2020. Ini disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, kimia dan barang-barang keluaran kilang. Dari segi import mengikut rakanan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Singapura dengan 29.4%, diikuti oleh Malaysia 25.2% dan Arab Saudi 10%. Import dari ketiga-tiga negara tersebut kebanyakannya adalah bahan api galian. Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan April 2021 boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di www.dps.gov.pm. Penyebaran beberapa maklumat palsu yang cepat tular melalui pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, WeChat, Facebook, Twitter dan Instagram menimbulkan situasi takut dan cemas dalam kalangan orang ramai. Apa yang lebih membimbangkan jika maklumat palsu dan berunsur fitnah itu diterima bulat-bulat tanpa merujuk kepada sumber yang sahih. Ia boleh menjejaskan keharmonian masyarakat dan juga keselamatan negara. Peringatan tersebut antara yang ditekankan oleh Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan semasa program Sua Muka Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri ke Kampung Lubuk Pulau Mukim Tanjung Maya, daerah Tutong, Kelmarin. Juga dikongsikan beberapa tips untuk membezakan berita palsu serta tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas kesalahan menularkan maklumat palsu. Program juga diisi dengan taklimat dari beberapa agensi kerajaan antaranya mengenai program vaksinasi COVID-19, portal e-Darussalam, talian Darussalam 123 dan tugas utama unit jalan raya di Jabatan Kerja Raya. Program Sua Muka dihasratkan untuk meningkatkan hubungan dua hala antara pihak kerajaan dan rakyat serta memberikan maklumat dan program serta perkembangan dan kemajuan mukim. Seorang lelaki tempatan ditahan atas kesalahan memiliki barangan tegahan kastam semasa serbuan ke atas sebuah rumah di rancangan perumahan negara Kampung Mengkubau. Hasil serbuan tersebut, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah menemukan 4 kartun, 23 paket dan 15 batang rokok pelbagai jenis yang disembunyikan di dalam beberapa buah bilik. Lelaki ditahan berumur 23 tahun dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Anggrek Desa untuk siasatan lanjut.